السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خير خلقه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mempelajari syariat Allah dan melakukan ibadat sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini 10 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 7 Oktober 2022, tajuk yang dibincangkan iaitulah nyatakan, zahirkan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dengan sunnah yang ditinggalkannya dan berakhlak dengan akhlak yang diajarnya. Para jemaah sekalian, Allah SWT telah berfirman dalam suratul Fath ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, dan para sahabat yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaiknya bersikap kasih sayang, berlemah lembut, belas kasihan sesama umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan gambaran para sahabat yang bersama dengannya. Maka kita yang datang kemudian, walaupun kita bukan sahabat, tapi kita umatnya yang beriman, yang pernah Nabi sekali bersungut. Nabi mengatakan, Allah, Allah ikhwani, Allah lah jaga saudara-saudaraku. Bila sahabat tanya, alasna ikhwanuk, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara? Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Saudara aku ialah orang yang beriman denganku selepas ketiadaan. Artinya kita semua ini, para jemaah sekalian, bersifat saudara yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita berbangga menjadi umatnya. Kita berbangga menjadi orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengharapkan kita mendapat syafaat baginda di akhirat untuk selamat daripada neraka, dan kita akan sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin.
Apabila tiba Rabiul Awal, telah menjadi satu fenomena biasa. Masyarakat kita akan mengingati, akan sentiasa ingat kepada sejarah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain orang panggil sejarah, tapi Nabi orang panggil sirah. Mengingati sejarah, menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ke dunia ini, yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, ada kata 9, ada kata 12, tarikhnya tidak penting, yang pentingnya kelahiran Nabi itu telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul yang terakhir bagi dunia ini. Perutusannya dibawa kepada semua makhluk jin dan manusia sampai ke hari kiamat. Maka Nabi SAW pemimpin dan sekaligus dia panggil Ar-Rahmatul Muhdah, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Melalui insan teragung inilah kehidupan manusia yang dulunya berada dalam kegelapan jahiliah, sembah batu, sembah kayu, zalim menzalimi sama-sama mereka. Ada di kalangan mereka yang tanam anak perempuan hidup-hidup. Mereka telah berubah kepada cahaya hidayah. Sehinggalah apa yang dapat kita kecapi di negeri kita, di negara kita pada hari ini, iaitulah hasil daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar kita ingat hari lahir, tulis kain spanduk, iklan sana sini cinta Nabi. Sesungguhnya memahami dan mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan lambang kecintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lambang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, cinta kalau tidak ditunjukkan bukti, orang panggil cinta palsu. Cinta kalau tidak boleh direalisasikan dalam kehidupan bahawa tanda kecintaan itu, maka orang itu dianggap sebagai orang yang cinta main-main saja. Maka Allah menguji orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan ayat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Maka dalam ayat ini Allah SWT bagi syarat, kuntum in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, kena ikut Nabi. Ini tidak sayang ke Nabi, pergi ikut orang lain. Hak Nabi ajar ni, amalan-amalan Nabi ajar nampak macam kecil. Tapi kalau hak orang lain ajar tu pelik nampak. Bacaan yang kita baca ni terima ijazah daripada fulan, dia punya pahala dia melangit tinggi. Sedangkan hak Nabi kita ajar ada, kita buat tak reti. Karena itulah kita kena murajaah balik. Saya sudah tolong tuan-tuan dan puan-puan kita terjemahkan kitab nama dia Perisai Muslim. Tujuan apa? Supaya itulah menjadi amalan kita dalam hadis-hadis yang sahih ataupun yang kurang daripada darjatnya, tapi masih ada sandaran kita kepada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dalam menempuhi zaman kita hari ini, zaman moden yang disebut zaman globalisasi, zaman yang penuh dengan cabaran. Cabaran zaman sekarang ni tak macam cabaran zaman dulu. Dulu kalau anak kita duduk di rumah, kita rasa tenang hati. Anak ada di rumah. Kalau dia keluar pergi sana sini, kita pergi cari. Ni kalau anak berkurung dalam rumah, tutup pintu, kunci, tak keluar-keluar, ada alat-alat gadget di tangan, membimbangkan kita pula. Keluar bilik tu, duk buat berapa?
Pukul 1 pagi cerah lagi, pukul 2 pagi cerah lagi tak tidur. Ini cabaran zaman kita ini lebih sukar daripada orang dulu. Maka marilah kita sama-sama berazam untuk terus mempelajari, memahami dan mengikuti setiap ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti betapa tingginya nilai kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguhkanlah pegangan akidah kita menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama salafus saleh, bagaimana akidah ini diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat mengajar kepada tabi'in, kepada imam-imam yang besar, sebelum ianya bercampur aduk dengan ajaran-ajaran yang lain yang asing daripada Islam, yang akhirnya pelajaran kita menjadi rumit karena termasuk dalam perkara-perkara perbahasan yang kadang-kadang tidak perlu pun untuk memahami, mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita kata kita ni berpegang dengan sunnah, maka sunnah Nabi lah yang menjadi pegangan kita. Kita ni sebagai ahlul jamaah, jamaah mana? Jamaatul muslimin yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum. Maka menjadi kewajipan kepada kita memahaminya dengan meninggalkan segala perkara syirik dan pahaman songsang yang menyeleweng. Hari ini kalau kita ajar hak Nabi jadi pelik. Kalau orang bawa mari hajaran pelik-pelik, zikir melompat, berguling pun ada, dengan lafaz-lafaz zikir yang tidak diajar oleh Nabi, itu yang dikatakan mu'tabar. Hadhi ghurbatuz zaman. Inilah mundurnya kepahaman agama kita apabila kita lari daripada landasan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuhilah setiap hakam agama yang disyariatkan agar kita mampu melaksanakan ibadat. Sama ada ibadat yang wajib atau ibadat yang sunat, kita lakukan dengan sempurna. Apa makna ibadat itu dengan sempurna? Kata di para ulama salaf, apabila dilakukan dengan ikhlas dan ianya bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan ajaran yang benar. Jangan lupa untuk sentiasa mencontohi akhlak yang mulia. Kita jangan hanya Islam itu dengan ibadat saja, akhlaknya lagi juga mesti ditekankan. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah sesama manusia, termasuk menjaga diri dan ahli keluarga daripada perkara-perkara haram seperti riba, rasuah, judi, arak, dadah. Ada satu lagi, dedah dia panggil, dedah aurat. Biarkan anak isteri keluar rumah tanpa tutup aurat. Kita duk sibuk dengan dadah ya. Kita tak sibuk dengan pendedahan aurat yang berlaku di kalangan keluarga kita sendiri. Rumah di tepi masjid ya, tapi berkembang gatal siang malam. Lebih daripada orang yang bukan Islam dia punya pakaian. Keluar daripada rumah tak bertudung, tak cukup kain, tak cukup jahit, tak cukup saiz, ketak gelemak kata orang. Macam-macam pendedahan yang dibuat. Ini adalah melanggar tata etika susila akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, apa lagi yang kita boleh lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ialah dengan berusaha mengikuti segala sunnah dan contoh tauladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Kita kena ingat, bukankah mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-gala yang lain adalah tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla? Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya berbanding bapaknya, anaknya dan orang lain keseluruhannya. Hadis ini rawahul Bukhari. Maknanya kita kena letak Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, bukan undang-undang orang lain berada di hadapan. Kalau yang lain berada di hadapan,
maka kita mengatakan itu masih lagi perlu disemak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bulan Rabiul Awal menjadi bulan perbincangan tentang sirah Nabi. Marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita sarankan agar biarlah ada sebuah buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap rumah, untuk kita semua terus membaca dan mengambil teladan daripada peristiwa dan perik getir perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah keluarga kita keluarga berilmu dan mampu berkongsi perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiran tetangga, kawan-kawan dan masyarakat. Ada setiap musim begini, alhamdulillah saya sendiri telah berusaha baca kitab-kitab dan kita rakam dalam rakaman kita. Contohnya 25 siri ataupun lebih lagi tentang Syama'ilun Nabi, kitab yang menyebut tentang sifat Nabi daripada awal kitab sampai khatam. Kita juga telah baca kitab Al-Khasa'is, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa 20 siri lebih. Kita juga telah baca kitab tentang Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda cinta Nabi. Banyak siri tuan-tuan boleh dapatkan dalam rakaman kita di YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Cari dalam siri-siri cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua itu wakaf dan dibenarkan untuk disebarkan kepada keluarga. Kita nak baca tak larat, duduk atas kereta sentiasa, contohnya banyak travel, boleh dengar je, dalam YouTube ada, dalam MP3 ada, semua alat-alat ada. Yang tak adanya kemahuan nak kenal Nabi, itu salah kita, bukan salah saya. Dan yang terakhir ini sebuah buku yang saya keluarkan, tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari dalam Kehidupan Nabi. Cantik buku ni. Daripada awal pagi sampai ke malam, bagaimana kehidupan Nabi itu kita boleh tengok gambaran kehidupan dia dengan masyarakat, kehidupan dia dengan keluarga, dan kehidupan dia dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itulah usaha kecil semampu kita sebagai tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada perarakan pun, kita mengatakan tanda itu bukan dengan berarak. Ada setengah orang yang berarak berpeluh pepelah. Pukul 10 pagi berarak berapa kilometer, masuk waktu zuhur orang azan tak boleh pergi, sakit kaki. Kita kata cinta apa macam tu? Cinta kain tulis, cinta tulisan, cinta perarakan, tapi tidak cinta dari sudut tindakan kita terhadap seruan yang memanggil kita dengan nama Allah, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedarlah para jemaah sekalian, hasil pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menjadikan cahaya Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga ke hari ini. Oleh kerana itu, perkukuhkanlah jati diri kita sebagai seorang Muslim sejati dengan bersikap berani mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Lebih-lebih lagi apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci dan dipersendakan oleh mereka yang iri hati dengan Islam. Dan tidak lupa juga apabila cerita-cerita palsu tentang Nabi disebarkan. Maka menjadi kewajipan kepada para ahlul ilmi, para pengkaji, ustaz-ustaz yang mengaji dalam bidang hadis, dalam bidang sirah, tampil untuk memperbetulkan cerita-cerita yang salah. Sebab apa? Kalau kita diam, iza sakata alul haqi, kalau semua yang tahu diam, maka orang yang bercakap itu dia ingat dia sudah betul. Maklum kan, ini cerita tak betul. Ada dalam kitab sirah, tak ada masalah, tapi nyatakan bahawa peristiwa itu tidak betul. Sebab ulama yang menukilkan pandangan, dia kata isnaduhu ghairu sabit, sandaran dia tidak sabit. Ataupun perawi dia yang dikenali sebagai seorang yang pembohong, ataupun orang yang tidak dipercayai. Kita boleh cerita tapi menyatakan sumber dan menyatakan keadaan. Ini masalah kita, bila dia cerita tak betul, kita perbetulkan, kita pula kena marah. Sepatutnya bersifat tawaduk kita. Bila orang betul, kita kata terima kasih, jazakallahu khairan, saya semak balik.
dan kita perbetulkan kalau benda itu sudah menjadi kesalahan. Para jemaah sekalian, dalam menghadapi layanan buruk musuh-musuh Islam, jangan sampai kita pula turut sama melakukan cacian dan makian yang lebih buruk daripada mereka, sama ada di media sosial atau secara bersemuka. Contohilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membalas kejahatan dengan keburukan, tetapi sebaliknya dibalas dengan kebaikan. Maka sentiasalah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa, di bila-bila saja kita berada, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah perintah, Allah kata, Allah sendiri, malaikat selawat, wahai orang beriman, kenalah kamu selawat. Dan Nabi SAW bagi tawaran yang begitu baik, man shalla alayya marrah, siapa dia selawat kat aku sekali, Allah Ta'ala selawat doakan dia 10 kali. Hadis dalam Muslim. Jadi selawat yang diajar itulah selawat yang paling baik, iaitulah selawat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, iaitulah selawat Ibrahimi dan beberapa lapak selawat yang telah saya sebarkan kepada para jemaah. Contohnya untuk mempermudahkan para jemaah untuk mencari manakah selawat yang mudah, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara usaha-usaha kita supaya para jemaah boleh memahami, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dah keluar satu risalah, tajuk dia 10 bukti dan tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebarkan di masjid kita ni dan di mana-mana saja, dan juga disebar juga di alam maya yang boleh dapati bagi orang yang berminat untuk memahaminya. Satu lagi risalah yang saya keluarkan iaitulah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dan lafaz yang sahih. Kelebihan dan lafaz yang sahih ini semua perlu kepada perhatian para jemaah, bahawa kita sudah ada lafaz-lafaz yang baik yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi kenapa kita mau cari yang pelik, mau cari yang lain yang tidak ada riwayat, yang akhirnya kita terperangkap dengan makna-makna yang pelik, yang juga bermasalah, yang perlu pada takwil, perlu pada penjelasan untuk membetulkan keadaan. Jadi para jemaah sekalian, nyatakan cinta kita, nyatakan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti ajarannya, bukan mereka-reka ajaran. Sebagaimana Allah perintah kepada kita, tadi kita baca ayat, maka perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Karena itulah menjadi aset besar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada syafaat Nabi sallallahu di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.